wujudkan prasangka. Baik. Yang kedua kita nak bincangkan di sini perkataan akdzabul hadis, seburuk-buruk, sedusta-dusta perkataan. Sedangkan wasangka ni dalam hati bukan kat luar. Hadis maknanya percakapan. So wasangka ni sesuatu yang ada dalam hati. Kita tengok dia ni jahat orang kali. Ada wasangka. Dia ni begini. Itu maksud zon dalam hati. Tapi kenapa Nabi SAW menyebut, yang Nabi kata iyyakum wadh-dhann fa inna adh-dhann akdzabul hadis, sebohong-bohong percakapan. Kerana saudara-saudara semua, wasangka dalam hati ini lama kelamaan dia akan keluar juga ke lidah, mesti keluar. Suatu yang kita mengganggu hati kita, dia pasti dicedok keluar oleh lidah kita. Sebab itu kata ulama, lidah kita sebenarnya hanya pencedok apa yang ada dalam hati. Kalau kita jenis orang baik, lidah kita cakap baik sebab dia cedok benda dalam hati. Artinya hati ni macam bekas, macam puyuk. Lidah ni saudara sodek. Maka kalau puyuk tu ada sup, bila sodek kita selukkan dia, maka keluar sup lah. Kalau banyak tahi, keluar tahi. Dia kalau hati buruk, mulut ni akan bercakap, okey, hamun, fitnah. Sebab hati jahat. Dia tak ada kata, mulut jangan kira, hati baik. Tak. Sebenarnya lidah kamu tu ialah penyedok pada hati kamu. Itu yang dilahirkan. Sebab tu kita lihat dalam Islam, antara lidah dengan hati, saudara, dia saling, kita katakan insijam, saling selari dan selaras. Benar lidah, maka benar hati dia. Benar hati dia, benar lidah dia. Tapi hati kalau bengkok, lidah pun bengkok. Hati sebenarnya kalau ada masalah penyakit, lidah pun penyakit. Maka ini sinonimnya lidah dengan hati. Dan kenapa disebut akdzab? Sebohong-bohong percakapan. Sedangkan dham ni saudara masih lagi wasangka. Berbanding orang yang cakap terus terang nipu, dia tu jahat, terus terang nipu. Aku rasa dia jahat lah, tu wasangka. Kenapa dianggap perkara ni lebih buruk daripada orang cakap bohong terus? Sebab orang cakap bohong terus, saudara, kita tahu orang ni siapa. Orang ni kalangan orang memang daripada awal kelakuan dia jahat, memang suka cakap bohong lah. Tapi wasangka buruk ni dia kena pada kita orang baik-baik. Kita yang baik-baik ni pun ada wasangka buruk. Itu bahaya. Mungkin saudara tak cakap nipu, tapi wasangka buruk kita tak boleh selamat. Sebab itu Nabi SAW satu hari berjalan, waktu malam Nabi nak balik rumah, maka datang Sofiyah tanya-tanya sikit soalan. Maka kata Rasulullah, aku hantar lah, hantar balik rumah. Maka ada sahabat dua orang berjalan. Maka Nabi SAW tengok dia mempercepatkan langkah. Maka Nabi panggil dia, Ruwaidah. Dia kejap. Ala rislikuma, tunggu sekejap. Dua-dua tunggu sekejap. Ini hari Sofiyah zauji, ini Sofiyah bini aku, isteri aku. Lalu dua sahabat kata, ya Rasulullah, takkan kami nak buruk sangka pada kamu? Kata Nabi SAW, inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dami. Syaitan dia akan bergerak ikut pembuluh darah orang beriman, manusia. Dia akan timbulkan wasangka buruk. Ini Nabi SAW. Sebab itu sebab kita hendaklah buat perkara yang boleh menghilangkan tohmah. Sebab tohmah ni saudara, kita bukan cerita orang jahat. Memang kita cerita dia menipu, fitnah dia, itu tak masuk buku dah. Ini kita cerita orang baik-baik, orang bagus-bagus. Bila terdengar berita-berita tak ada bukti, dia pun jadi percaya juga. Datang wasangka buruk itu, ia merosakkan orang baik. Sebab itu Nabi kata ni, sedusta-dusta. Dengan nisbah kamu orang yang tak pernah cakap bohong, yang tahu bohong tu salah, dan kamu juga kena ingat wasangka juga bohong. Dia lagi buruk sebab dia datang dari orang baik macam kamu. Sebab itu sudah wasangka ni bahaya. Suami wasangka pada isteri walau kena 40 tahun, 50 tahun, boleh wasangka lagi ke isteri. Walau kita kenal sangat dari sini, tapi wasangka boleh menjahannamkan hubungan kekeluargaan kita. Demikian juga adik-beradik. Apa abang ni baik yang semacam ni, orang kali nak ambil tanah orang kali, datang wasangka. Padahal kita baik ni seperuk, tapi wasangka tu datang cocok kita, biar bergaduh adik-beradik. Oh, sebab itulah dia masa ayah sakit, kerap sangat balik, rupanya nak tukar gerang tanah orang kali, dan nama dia. Wasangka tu datang kalau kita bergaduh. Sebab itu wasangka buruk ni bahaya, sebab dia merosakkan orang baik-baik. Orang baik-baik rosak dengan wasangka buruk. So lihat apa yang berlaku kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha.
Dengan fitnah yang berlaku yang disebut hadisul ifki. Oh, Aisyah kononnya berzina dengan sekian fulan bin fulan, Safwan bin Mu'attal radhiyallahu ta'ala anhu. Maka ia menunjukkan pasal keburuk orang Islam. Sebab itu Nabi SAW cukup bimbang. Dia orang munafik, memang kaki bohong. Dia ambil kesempatan manipulasi cerita. Oh, dikebelkan dia cerita. Tengok isteri Nabi, dia juga buat benda sundak sekian-sekian. Orang beriman sudah ada dua kumpulan. Satu kumpulan yakin Aisyah tak salah, satu kumpulan bukan tak yakin. Hasil fitrah kita manusia. Saudara kita fitrah manusia. Tengok video, tengok orang kita kenal, dia dah orang kali dia datang macam tu. Walaupun kita tahu video tu bukan bukti dia. Bila kita sebut wasangka ni, dia ada peraturan Islam. Dalam Islam bila kita nak tuduh orang tu bersalah tak bersalah, dia ada bukti, 4 saksi sekian. Tapi kita ni suruh kena tengok video muka orang tu, dia dah ni. Jadi orang baik pun usah. Orang baik pun jadi macam percaya. Isteri kita barangkali percaya juga, walau ada benda yang tertentu. Sebab itu lihat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala hebat dia. So dia punya hebat wasangka, menjaga wasangka. Pernah satu ketika seorang menolak, beritahu orang ni minum arak, dan di janggut dia ni basah lagi dengan air arak, basah lagi. Masuk tengok, tak, dia tak minum arak, kamu fitnah dia. Orang ni memang minum arak sebenarnya, tapi dia minum arak sembunyi-sembunyi. Tapi yang cuba yang tukang nak malukan dia, cuba cari kesempatan tolak dia, biar dia mengadap betul sahabat ni masuk dalam situasi itu. Situasi janggut dia tu ada air arak. Barangkali masa tolak tu kawan tu takut tertumpah air kena janggut, dia tolak depan dia masuk. Dia masuk marah orang tolak dia. Sebab orang ni dia buat maksiat, tapi dia masih orang baik. Orang baik macam mana saudara-saudara semua, dia tak minum terang-terang. Sebab itu zaman Nabi SAW ada seorang lelaki, orang panggil dia Himar Kaldan, sebab dia ni kelakar sangat. Dan dia suka buat Nabi SAW gelak. Kerja dia buat gelak Nabi, sampai pada sahabat kenal dengan nama Himar Kaldan. Saudara, satu hari dia minum arak. Dia ni suka minum arak. Dia minum arak sampai pada Nabi SAW. Sampai pada Nabi. Okay, Nabi hukum dia sebab dia ngaku. Nabi hukum. Ada orang cuba laknat dia. Laknat ni jadi jahat ni. Kata Nabi SAW, jangan kamu laknat dia. Dalam hati ni dia mencintai Allah dan Rasul. Laknat dia dalam hati dia. Walau dia buat salah, hati dia tu mencintai Allah dan Rasul. Sebab dia minum arak sembunyi-sembunyi. Tapi orang tanya ngaku dia. Sebab jujur. Dia tak adalah depan Nabi tegur macam, tak ada. Tapi orang repot Nabi SAW, Nabi tanya dia betul ni apa? Dia ngaku, dia ni. Satu hukum lah. Tak apalah, Rasulullah saya sanggup. Jadi ada orang yang agak emosi bila hukum orang. Kadang-kadang sudah dalam Islam, seorang bila menempuh hukuman, ia kafarah. Tidak halal kita memaki orang yang telah dijatuhkan hukuman. Tak halal. Kalau kita maki, padang muka dia kena dah ni, jangan. Allah jadikan hukuman yang mengenainya itu kafarah dari dosa, sekaligus barangkali dosanya habis. Habis kita duk maki orang yang dosa dah habis. Sebab itu Nabi SAW larang kita maki orang yang sudah dihukum. Jangan. Atau perempuan yang berzina kemudian direjam, ada yang cuba melaknatnya. Nabi kata jangan. Kalau taubatnya kalau dibahagikan pada 70 penduduk Madinah sudah cukup. Itu sudah lihat kita punya wasangka baik pada orang beriman. Kalaupun kalangan beriman ada buat dosa dan salah, itu normal. Tapi jangan dijaharkan, jangan diumumkan, isytiharkan, banggakan. Ini sifat bapasi. Ya, orang beriman memang dia ada buat salah, kita tak nafi. Sebab Nabi SAW dah sebut kullu bani Adam khata' wa khairu khata'in at-tawwabun. Semua kita salah. Cuma bagaimana kita buat salah tu. Ada orang dia buat salah sebab ada malu, dia sembunyi, dia sorok. Buat juga sorok pakai spek hitam, kalau nak tengok orang buat, orang tak nampak. Dia tak ada tengah-tengah tengok ada bau orang tak ada spek hitam. Nampak macam bodyguard sikit, tapi intai. Orang macam ni baik sebenarnya. Sebab apa? Dia sembunyikan maksiat, dia tak buat tengah-tengah. Orang macam ni kita wajib wasangka baik pada dia. Sebab dia orang macam ni semua mudah taubat. Sebab bila dia buat salah, dia tahu salah. Sebab tu dia malu nak cerita. Kalau cerita ngening kepala dia, besar. Dia tak ada cerita bangga. Ya dulu minat Allah, tong payah. Tak ada. Saya dulu dia gini kepala lah. Dia tahu salah. Orang macam ni haram kita dedahkan keaiban dia. Dan kalau dia cerita pada kita, amanah kita pegang. Amanah so, jangan cerita orang, amanah. Disebut tu sebagai satu penyesalan.
Dia nak taubat sungguh-sungguh. Dia tak nak lagi buat. Kalau boleh pencin dia nak jadi wali dah lepas ni. Berhenti dah jadi yang buruk-buruk ni. Maka kita kalau dengar ni saudara, bukan kerja kita macam pemberita, tolong kebel kan. Ini satu kesilapan. Sebab itu kata Nabi SAW, kafa bil mar'i kadhiban an yuhaddis bi kulli ma sami'. Cukuplah seorang tu berdosa bila dia bercakap semua benda yang dia dengar. Bila kita dengar orang bercakap, terutamanya kita travel dalam kereta, terutamanya kita dipanggil kita seorang-seorang bercakap, benda tu amanah. Walaupun dia tak cakap, dia cerita orang, dia cerita orang, kita kadang segan nak cakap benda tu, tapi kita sedia maklum. Apa yang kita dengar daripada orang yang mungkin membabitkan maruah dia, aib dia, sembunyi. Itulah kejujuran orang beriman. Tujuan sembunyi supaya kita tak ada wasangka. Mungkin kalau kita tak sembunyi, sebenarnya kita terus cerita ke orang, kita lahirkan wasangka. Rupanya dia tu tak baik lagi, barangkali minum lagi tu, barangkali tak, dia wujudkan wasangka. Walau kawan ni dah taubat nasuha, kawan ni dah lurus perjalanan hidup, kawan ni dah cuba cari ruang yang baik, dah nak berubah, masjid dah jadi sebahagian daripada hidup dia dah, berbanding dulu. Silapnya kita yang dengar tu, kita cerita dia jahat dulu, maka kita tu tanam wasangka buruk. Patut nama dia naik kursi masjid, jatuh balik. Dulu jahat tak boleh kursi masjid. Padahal dengan diberi jawatan tu, mungkin dia jadi lebih baik sebab dia lebih kreatif. Orang menyesal ni, so dia lebih kreatif buat baik. Orang yang menyesal, Allah beri dia jiwa dan akal yang kreatif bila buat baik. Dan Allah Ta'ala beri kepada dia keikhlasan yang luar biasa. Orang menyesal, sebab itu kalau orang menyesal, kita kedepankan dia luar biasa. Campur pula dia tahu dah selok belok, macam mana kejahatan boleh berlaku, maka dia akan tutup semua pintu tersebut. Kerana itu jangan kita cerita, rahsiakan keaiban saudara. Ia termasuk dalam memburukkan orang-orang beriman. Baik, kembali kepada hadis kita. Itu syarah pada hadis tersebut. Dalam Al-Quran Tuhan sebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka. Sesungguhnya sebahagian prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebahagian kamu mengumpat sebahagian lain. Sukakah salah seorang antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu rasa jijik kepadanya dan bertakwa pada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. So bunyi berkata, jauhilah kamu daripada tohmahan, khianat dan buruk sangka terhadap keluarga dan manusia. Diibaratkan dengan banyak di sini untuk memberi ikhtiyat kepada manusia, yang sifat berhati-hati pada setiap zon sangkaan, dan jangan terlalu gopok sehingga belum lagi dipastikan dan ditahqiqkan, yakni yang diteliti hal tersebut. Ini kerana sebahagian zon sangkaan merupakan dosa yang mengakibatkan tuannya akan dihukum Allah SWT sama ada dunia atau di akhirat. Islam adalah agama yang suci, iaitu untuk menyucikan diri manusia dari penyakit zahir dan batin. Buruk sangka adalah suatu penyakit batin, dan jika dilakukan hukumnya adalah haram. Perbuatan itu merosakkan pergaulan dalam masyarakat. Oleh itu datanglah Al-Quran membawa bimbingan untuk melindungi martabat dan maruah diri manusia itu sendiri. Kalau kita lihat, bila Allah Ta'ala menyatakan inna ba'dadh-dhanni itsm, kerana kebanyakan, bila Allah Ta'ala kata kebanyakan zon wasangka itu boleh bawa dosa kebanyakan. Uslub ini maknanya ikhtiyar. Apa maksud ikhtiyar? Kita dalam pengajian fiqh atau tauhid atau akidah, kita ada satu istilah yang senantiasa digunakan oleh ulama, ikhtiyar. Ikhtiyar sikap mengambil sikap hati-hati. Contoh, selalu simpan duit dalam bank. Kenapa ikhtiyar ustaz? Takut susah-susah, takut nanti berlaku apa-apa, ada duit dalam bank. Saudara misal katanya ada kenal orang-orang tertentu, ikhtiyar ustaz, mana tahu boleh beri syafaat, boleh tolong-tolong. Ikhtiyar sikap hati-hati yang kita ambil. Islam bila mengharamkan sesuatu, walaupun ada benda yang tidak salah, tapi dibimbangi yang tak salah ni boleh bawa pada salah, sebagai ikhtiyar jangan buat. Sebagai satu contoh, cakap banyak ni tak salah asal hukum. Tapi kalau saudara bercakap banyak,
Barangkali bila dah bercakap banyak sangat, dia ada ngompah, dia ada mengeji, dia ada fitnah, dia boleh ada cakap besar, dia ada belaka lah angin-angin dia. Maka sebagai ikhtiyar, kita tak cakap banyak. Sebab itu dikatakan man kathura kalamuhu kathura saktuhu, wa man kathura saktuhu kathura dhanbuhu, wa man kathura dhanbuhu fannaru aula bihi. Siapa banyak cakap, banyak salah. Siapa banyak salah, banyak dosa. Siapa banyak dosa, neraka. Kerana itu kita mengira perkataan yang kita cakap. Jadi setiap kali kita bercakap, kita kira ni cakap banyak ni, ada benda baik ke tak ada ni. Kira balik, muhasabah balik. Percakapan banyak tu tak salah. Cikgu-cikgu cakap banyak, dan memang kerja dia bercakap. Orang motivasi lagi banyak cakap, cakap macam-macam. Tetapi kita muhasabah, sejauh mana kita bercakap ni tak ada pembohongan, penipuan. Ya kadang-kadang tujuan kita nak tarik manusia dan kita berbohong. Mana nak suruh point saya ceramah lain pada orang, letak sikit. Ni ada bila seorang hamba Allah datang jumpa saya ni Ustaz, terkejut sungguh. Saya hadir satu kuliah. Dengarlah seorang hamba Allah tu mengajar. Dia kata saya nak cerita sikit kisah malaikat maut tersilap ambil nyawa orang. So malaikat maut boleh tersilap ambil nyawa orang. Sedangkan malaikat maut ialah makhluk Allah yang maksum, terpelihara daripada silap. Malaikat maut jujur. Malaikat maut orang makhluk Allah yang detail dalam tindakan ni. So dia jenguk kita setiap hari 5 kali. Takkan tersalah 5 kali jenguk kita setiap hari. Dia tunggu masa mana yang Tuhan perintah. Dalam hadis Bukhari, bagaimana Nabi SAW menyatakan setiap kamu diziarahi oleh malaikat maut 5 kali satu hari. Jangan ingat diziarah kita setahun sekali. 5 kali. Tengok. Dia datang melalui demam kita, dia datang sesama kita, dia datang melalui pening kepala, agak-agak pening ni boleh mati ke tak? Dia datang dengan jantung kita, datang sekali lah. Dia datang dengan ICU kita. Kita ke ICU dia tunggu dah memang. Dia tahu ni yang keempat ni. Atau pembedahan satu lagi, yang kelima dia tunggu. Okey, Tuhan kata tak mati lagi orang ni. Okay, dia pun tinggal. Esok datang lagi, setiap hari 5 kali. Takkan dia tersilap. Dia barangkali hamba Allah ini, dia nak cari poin lain pada orang. Jadi lain, menarik dah sikit. So jangan sampai dekat tu. Sebab tu ramai ulama tegur. Ulama tegur berceramah macam saya lah. Mana-mana orang, bila kita berceramah jujur, jangan bawa cerita-cerita tak ada asas. Semata-mata nak tarik pendengaran orang. Semata-mata nak suruh orang nampak kita ada cerita lain pada orang. Jangan kita bimbang ada cerita bohong. Maka kita berdosa. Kita sebarkan fitnah. Barangkali hadis-hadis kita guna, kita tak teliti, barangkali hadis itu hadis palsu. Maka kita juga akan kena tempias. Kata-kata Nabi SAW, siapa yang menyebut satu hadis yura annahu kadhib fa huwa ahad kadzabi, siapa yang baca satu hadis, dia tahu hadis itu palsu, maka dia salah seorang pembohong hadis itu, termasuk senarai pembohong. Kerana itu kena hati-hati. Jadi di sini amanah. Bila kita cerita, kenapa jangan bercakap banyak? Sebab boleh banyak salah ikhtiar kita. Sebab itu seorang ulama bila dia cakap kita akan sebut salah kitab mana, bukan tujuan dia nak tengok dia banyak baca kitab, ikhtiar. Bahawa saya bawa ni ada bukti ni, bukti dia. Sebab yang dengar ni saudara, ada orang pandai, ada orang alim, ada orang bijak, ada orang tak telan bulat-bulat. Memang dia jadi bulat-bulat telah. Ada orang tak telan bulat dengar. Betul ke? Tanya ustaz lain pula. Betul tak? Baca buku pula. Tak semudah itu. Kerana saudara, seorang yang berada di hadapan kena tengok orang depan ni orang bijak-bijak belaka. Kalau kita tengok orang depan kita ni bodoh-bodoh belaka, kita akan buat salah yang cukup serius. Tapi kalau kita tengok orang depan kita bijak-bijak belaka, hebat-hebat, kita sedikit buat salah. Sebab setiap kali kita buat, kita akan sebut bukti. Setiap kali kita bercakap, kita ada sandaran. Sebab kita depan kita orang bijak-bijak belaka, atau dia kawan orang bijak. Dia tak habis sini lah. Balik tanya ustaz sikit, tanya doktor, tanya sepupu saya, tanya anak saya. Oh punya, dia bercakap bohong. Akhirnya jatuh maruah tu, rendah maruah tu. Ini namanya ikhtiar. Supaya kita tak cakap sesuatu yang kita tak tahu. Kita bercakap sesuatu yang kita tahu, dan kita tahu ia benar. Bukan sekadar kita tahu, tapi kita tahu ia ada sumber. Bukan kita ambil daripada mana-mana orang. Kita petik ceramah radio jadi modal ceramah kita. Tak jadi. Banyak tak betul.
Kita petik ceramah dalam TV, kita menjadi mudah ceramah kita. Jangan baca sendiri. Jadi orang yang menghalusi, mendetili setiap benda kita nak cakap. Study bersungguh-sungguh supaya kita mampu berikan sesuatu yang amanah kepada masyarakat. Itu nama ihtiyat kita tak yakin. Firman Allah Ta'ala, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah in yattabi'una illa adh-dhanna wa innahum illa yakhrusun. Dan jika kamu menemui kebanyakan orang yang ada di muka bumi ini, niscaya mereka menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikut prasangka belaka dan tidak lain hanyalah berdusta terhadap Allah. Sahuni berkata, jika kamu turuti golongan kafir yang jumlah mereka ramai di muka bumi, nescaya mereka akan menyesatkan kamu daripada jalan petunjuk. Tabari berkata, ini kerana mereka ketika itu kafir dan sesat. Makna ayat tersebut ialah jangan sesekali kamu taat pada mereka, baik apa yang mereka seru kepadamu, kerana jika kamu taat pada mereka, nescaya kamu sesat dan jadi seperti mereka. Maknanya saudara,